Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Nak ajar hidup susah, kenakan yuran bagi anak T20 belajar di MRSM. Okay. MRSM ni satu topik yang bagus. Sekarang ni pengerusinya Dr. Ashraf Wajidi lah. Presiden anak Sain Mara Ansara Malaysia Muhammad Fadil Yusof kurang senang dengan alasan yang diberikan oleh golongan ibu bapa T20 bahawa mereka menghantar anak ke MRSM bertujuan mengajar mereka tentang kesukaran hidup. Jadi justru dia mencadangkan supaya anak daripada golongan T20 membayar kos pembelajaran di MRSM. Dia kata kalau mereka ibu bapa T20 mampu untuk hantar anak ke sekolah swasta, kenapa mahu berebut masuk ke MRSM? Saya tertanya kenapa golongan T20 itu nak hantar anak-anak ke MRSM, dan jawapan yang diterima mengejutkan, iaitu dia nak ajar anak dia hidup susah. MRSM kononnya menjadi tempat terbaik untuk mereka berkawan dengan golongan B40, merujuk kepada wacana Sina bertajuk MRSM untuk B40 saja. Jadi pada 20 Disember lalu, pengurusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dazuki menegur sikap ibu bapa yang sanggup menipu status pendapatan supaya dikategorikan sebagai B40 bagi membolehkan anak mereka diterima masuk ke MRSM. Katanya tindakan itu menyebabkan anak mereka belajar dalam keadaan tiada keberkatan kerana mengambil hak orang miskin. Usahalah menipu pendapatan hanya untuk dikategorikan sebagai B40 supaya anak diterima di MRSM. Bla 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 bla, korang boleh bacalah dekat Malaysia Kini ni. Tajuk dia ialah nak ajar hidup susah, kenakan yuran bagi anak T20 belajar di MRSM. Okey. Aku ada sejarah dengan MRSM. Anak aku form 1, sekarang anak aku dah form 4, pernah pergi ke MRSM di Kuala Kubu. Dan temu duga lah, dia nak masuk MRSM. Dia kata dia suka MRSM ni bagus. Harapan dia tinggi tau. Dan dia tidak layak kerana aku kebetulan ada hutang baki 3,000 lebih lagi. Jadi lepas dapat surat tu penolakan, aku kata tak apalah adik, kita pergi SBP je lah. Alhamdulillah anak aku dapat di SBP, dan hari ni dah form 4 lah, form 3, nanti bulan 3 masuk form 4. So tinggal lagi 2 tahun lagi berbaki untuk habiskan di SBP. Dan baru ni kawan-kawan dia menyebut ada yang nak pindah sekolah dan ada yang dah pindah ke MRSM. So aku kata anak aku tak payahlah. Aku sebenarnya memuji tindakan Dr. Ashraf Wajidi dalam pembaharuan kepada MRSM. Aku belum tahulah adakah masih sama juga alasan bahawa orang-orang yang ada blacklist ni tak boleh masukkan anak dia walaupun mereka orang miskin dan ada potensi. Aku melihat satu perkara yang MARA buat, orang berhutang kena bayar hutang. Tak ada orang boleh deny you tak payah bayar hutang, tak boleh. Tapi dalam satu konteks di mana ibu bapa berhutang, mereka ada kekangan bayar hutang dan mereka cuba juga bayar hutang, tapi adakah kerana jumlah yang setakat 3,000, 5,000, 10,000 ini, MRSM terus menafikan hak untuk orang atau pelajar yang layak ini untuk masuk ke dalam sistem pembelajaran yang berada di dalam pentadbiran MRSM. Itu beza dengan SBP ya. Jadi keinginan, harapan dan juga impian anak yang mahu belajar di MRSM ni, mereka pun layak. Ramai kawan-kawan aku juga ada ramai tak dapat. Sahabat aku, dia jamin dia penjamin tak bayar, dia pun tak dapat. Ashraf pun kenal orang ni. Ashraf pun kenal aku kan. Jadi aku bukan nak ban atau nak kutuk Dr. Ashraf. So dia ada banyak buat pembaharuan. Aku cerita tentang sistem lama di mana tadi ada kaitannya. Seorang anak
yang bapanya berhutang 3,000 lebih, dinafikan hak untuk berada di sebuah sekolah yang bagus, memandangkan kita ni orang susah tak mampu nak hantar budak pergi belajar di sekolah-sekolah yang hebat-hebat. Tapi kita mengharap boleh je sekolah di SMK biasa, boleh je hantar di SBP, tapi kita mengharap MRSM tu dia satu kebanggaan untuk orang miskin dapat belajar di situ. Tapi macam tadi apa kata Dr. Ashraf, apa kata pengerusi Ansara ke apa tadi? Hak orang miskin dinafikan oleh orang kaya yang berkemampuan dan mereka sanggup menipu untuk mendapatkan tempat. Alasan untuk memberikan anak mereka satu pengalaman belajar bersama dengan orang miskin itu namanya bangang. Hantar je pergi SMK, kau akan dapat B40, B45, B50, B60, sampailah kau jumpa T20 tu balik. Jangan guna alasan bodoh macam tu. Jadi, aku sebagai seorang bapa, berasa sedih bila orang macam kita yang orang yang tak berkemampuan, macam aku ni bukan B40 dah. Entah ada ke kategori aku ni? Tak ada kot. Kalau naik kata T makin kaya, B. A lah. A. Lepas tu B40. C, D, E, F, G sampai T20. Maknanya aku bukan M40, T20. B40 bukan. Maknanya aku entah A. A1 kot. Jadi tak layak untuk anak kita belajar di situ kerana kita tak ada duit nak bayar hutang. Dan mereka nafikan terus hak seorang anak yang ada kelayakan untuk belajar mengikut standard yang mereka nak dalam temuduga. Mereka menjalani ujian, aku datang dengan duit tak ada, isi minyak pergi ke Kuala Kubu Baru. Alhamdulillah sampai, tapi dinafikan hak kerana hutang tadi. Kita faham, kita tahu hutang kita kena bayar, tapi apalah salahnya kalau mereka diberikan peluang atau diberikan satu guideline, okey cik sampai form 3 cik kena selesaikan hutang ni semua, separuh ke macam mana ke, bayar bulan ke, anak cik dia terima. No. Tolak. Dan kawan-kawan suruh buat rayuan, aku cakap tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab ini sistem di mana sebuah tempat belajar yang bagus sebenarnya mempunyai sistem sampah yang menafikan hak pelajar ataupun student yang berkelayakan. Kalau dia ada guideline, dia ada ujian, kalau dia tak lepas okey, tapi dia lepasi semua ujian dia tapi tak layak kerana mak bapak dia berhutang tak banyak pun. Yalah, tapi bagi kami banyak kan. So ini berlaku bukan dia kepada aku saja, kepada semua ramai orang. Dan tahniahlah kepada Ashraf Wajidi kerana banyak membuat pembaharuan dalam sistem MARA yang aku rasa bukan semudah yang disebut orang. Walaupun dia pengerusi, bukan dia yang menentukan, tetapi ada sistem di mana pejabat awam ataupun staff-staff yang memegang portfolio masing-masing yang menentukan, bukan Ashraf Wajidi. Tapi dia telah pun memberikan gambaran bahawa jangan jadikan tempat belajar yang dikhususkan untuk orang miskin menimba ilmu sebagai tempat untuk mereka bersenang lenang. Mereka ada duit, mereka boleh bayar ke mana mereka nak pergi. Mungkin boleh bayar pergi Harvard pun boleh terus. Nak hantar pergi India belajar pun boleh. Tapi anak-anak orang miskin yang dari kampung, banyak lagi yang nak belajar, yang ada kemampuan, yang ada kelayakan, tetapi dideny kerana sistem yang hanya bagi aku menentukan standard yang tak ada kesudahannya. Bagi peluang kepada orang lain jugalah. So terima kasihlah kepada semua yang memberikan pembaharuan kepada sistem pendidikan. Semoga apa yang kita buat ini akan memberikan pahala yang amat besar kepada anda semua. Okay, terima kasih. Dan aku harap akan berlaku lebih banyaklah tindakan-tindakan yang memberikan lebih banyak peluang kepada anak-anak orang yang tak berkemampuan. Kerana negara kita semakin susah sekarang ni. Dan ini akan memberikan satu kegembiraan buat mereka, terutama anak-anak lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.